الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Mari sama-sama kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pagi ini kelas Tanwirul Masalik muka surat 152. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, terangkan hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu, kama nawwartal arda, seperti mana kau terangkan muka bumi, binuri syamsik, dengan cahaya mataharimu, abadan birahmatika ya arhamar rahimin, terang selama-lamanya ya arhamar rahimin. Muka surat 152. Kemarin kita berhenti dekat ayat batal solat kerana menambah rukun fi'li, perbuatan, seperti menambah rukuk dengan sengaja. Saya dah buat satu contoh yang disebut oleh ulama, menambah rukuk kadang-kadang berlaku orang yang duduk tahiyat awal, kemudian dia nak alih cara duduk tu kepada tahiyat akhir. Atau dia duduk tahiyat, cara tahiyat akhir dia nak ubah kedudukan kepada duduk tahiyat awal. Bila nak ubah tu, dia bergerak banyak, dia sampai tunduk. Bila dia tunduk, dua bau dia menyamai dua lutut, kepalanya lebih daripada paras lutut, maka itu dikira menambah rokok cara orang duduk. Rokok orang uzuk, orang sembahyang duduk. Tang tu batal solat dia mengikut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Tapi ada ulama lain kata tak batal, khilaf. Elok kita elakkan. Nak ubah kaki, ubah
tapi tak sampai kita bongkok, tunduk. Kita ubah dengan cara yang berhati-hati. Ataupun kita tak perlu ubah, duduk tahiyat akhir cara tahiyat awal pun boleh, duduk tahiyat awal cara duduk tahiyat akhir pun boleh. Okey, tambah rukun fi'li batal solat. Bukan dengan lupa. Kalau lupa tak apalah, dia terlupa. Tetapi tidak batal dengan menambah rukun qauli, rukun bacaan. Walaupun dengan sengaja, dia baca banyak kali tak batal. Seperti mengulang bacaan Fatihah. Dia baca Fatihah banyak kali. Berdiri baca Fatihah, baca Fatihah, baca Fatihah. Atau tasyahud, dia baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir habis dah, imam tak pergi salam lagi, dia ulang lagi, tak batal. Atau membaca keduanya, Fatihah dan tasyahud, bukan pada tempatnya. Baca Fatihah sambil sujud, tak batal. Baca tahiyat ketika berdiri, tak batal, walaupun terlupa. Tidak batal solat jika tertambah rukun fi'li dengan sebab lupa. Perkara ini pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa semayang 5 rakaat. Ini ada hadis di bawah ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat 5 rakaat kerana terlupa. Selepas solat, sahabat berkata, adakah ditambah rakaat di dalam solat? Adakah Allah suruh tambah rakaat? Nabi bertanya, apa maksud perkataan itu? Mereka berkata, Tuan solat 5 rakaat tadi. Maka Nabi segera duduk menghadap kiblat dan sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian memberi salam. Nabi dah bagi salam dah. Bila Nabi tahu Nabi tersilap, Nabi buat sujud sahwi dengan segera. Syarat dia dengan segera. Lepas tu Nabi tutup balik semayang dengan salam. Kena bagi salam lain. Kalau tak mau sujud sahwi pun tak apa, semayang dah selesai. Kalau buat sujud sahwi, kena bagi salam semula. Ustaz, ada yang mengatakan sujud sahwi kerana berniat. Kalau tak, katanya kita kena niat. Kalau tak niat, kita tambah perbuatan sujud. Ya, sujud sahwi ni kena ada sebab. Kena niat lah. Sujud sahwi pasal apa? Kena ada munasabahnya. Dia bukan mesti nak sujud sahwi tu dia niat aku sujud sahwi kerana tinggal qunut kan macam tu. Dia faham lah. Dia mengaji, dia faham. Dia semayang, terlupa baca qunut. Jadi dia sujud sahwi bertujuan untuk tampung balik qunut dia. Itulah maksud niat. Bukan ada niat khusus sahaja aku sujud sahwi kerana aku tak baca qunut. Bukan macam tu. Maknanya dia sujud sahwi tu dia faham, dia tahu sujud sahwi ni kerana apa. Adapun makmum dia tak perlu niat, tak perlu tahu. Imam dia sujud sahwi, dia sujud je lah. Imam dia sujud sahwi, dia sebagai makmum dia sujud saja. Sebab wajib bagi makmum mengikut imam pada sujud sahwi. Baik, Nabi dah selesai semayang, baru orang habaq kat Nabi kata semayang Nabi 5 rakaat, maka Nabi segera sujud sahwi. Selepas itu Nabi bagi salam. Kemudian Nabi menghadap muka kepada kami dan bersabda, sesungguhnya jika berlaku sesuatu arahan, yakni wahyu untuk menambah atau mengurang bilangan rakaat di dalam solat, sudah tentu aku beritahu kamu semua dengan bahasa isyarat. Isyarat lagi. Nabi kata tak ada turun wahyu apa. Kalau ada wahyu, aku akan isyaratkan. Mungkin Nabi angkat jari 5 ke. Yang ni Nabi lupa. Bukan diwahyukan, diperintah Nabi sembahyang 5 rakaat. Bukan. Kalau ada wahyu, aku akan bagi tahu hampa dengan bahasa isyarat. Tetapi sebenarnya aku adalah manusia. Aku lupa seperti mana kamu juga lupa. Maka apabila aku terlupa, tolong ingatkan aku. Okey, terus. Wa tabtulu salah bi ziyadati fi'lin walau sahwan min ghairi jinsi salah in kathura mutawaliyan ka thalathi khutwatin aw darabatin mutawaliyat la in qalla ka khutwatain aw kathura wa tafarraqa
bihaitsu yu'addu ats-tsani munqati'an 'anil awwal fa in fahusha kawathbatin batalat. Batal solat kerana menambah perbuatan yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Ni bergerak banyak orang panggil. Batal solat kerana bergerak banyak. Walaupun dalam keadaan terlupa, jika perbuatan itu banyak, gerak banyak dan berturut-turut. Banyak ni 3 tu kira banyak. 1, 2 tak banyak lagi. 3 banyak. Seperti melangkah 3 langkah atau memukul 3 kali berturut-turut. Okey, selepas Nabi buat sujud sahwi, sahabat turut sujud sahwi juga ke Ustaz dalam kisah tu? Nabi dah bagi salam dah. Sahabat pun dah bagi salam. Kemudian bila Nabi tahu kata Nabi sembahyang 5 rakaat, Nabi sujud sahwi. Nabi tutup dengan salam sekali lagi. Sahabat tak dinyatakan sahabat sujud sahwi ke tak tu, wallahu alam. Tapi di sudut fiqh ulama kata bila imam dah bagi salam, kita pun dah bagi salam, kemudian kalau imam kita sujud sahwi, terpulanglah kepada kita sama ada kita nak sujud sahwi bersama imam, maknanya kita masih nak ikut imam lagi, ataupun kalau kita tak mau sujud sahwi dah pun tak apa, sebab kita dah selesai solat kita, dah putus dah qudwah, ikutan kita tu. Kita tak ikut dia dah pun tak apa, sebab tadi dah bagi salam. Di situ ada 2 pilihan lah kepada makmum. Baik, langkah 3 langkah batal solat. Di sini kena tengok langkah 2 langkah tak batal, 3 langkah batal. 3 langkah ni macam ni, dia langkah tak sama tapak. Dia langkah tak sama tapak. 1, itu dia langkah lagi ke depan, yang ni dikira 2. Dia langkah lagi ke depan, dikira 3. Dia tak berhenti, dia langkah terus. 1, 2, 3. Tapak kaki dia tak sama, dia berjalan. Maka batal solat dia. Kalau tapak kaki sama macam ni. 1, lepas tu dia langkah lagi sebelah ni. Sama je. Kira sama lah. Langkah. Yang tu, ada ulama kata 2. Ni 1, ni 2. Tetapi, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, langkah ni, step yang pertama, langkah khutwah wahidah. Langkah pertama, langkah yang ni pun dikira langkah pertama juga. Tak kira 2. Sebab kedudukan kaki dia bersamaan. Jadi, satu langkah. Boleh langkah lagi, boleh terus langkah lagi. 2. Nampak macam 4. 1, 2, 3, 4. Tapi di sudut fiqh, mengikut pendapat yang kuat, 1, 1, 2, 2. Walaupun dia langkah 4 gerakan kaki, oleh kerana kakinya bersamaan, dikira dia baru 2 kali melangkah, tidak batal solat dia. Faham? Sekali lagi saya nak minta orang bilang. Okay, ni 1. Yang ni langkah ke berapa? Berapa? 1. Yang ni ke berapa? 2. Yang ni? 2. Jangan ikut matematik. 1, 2, 3, 4. Bukan. 2 kali ya. 2 kali batal? Tak batal. Oleh sebab tu, kalau ada orang batal, saf depan ada orang batal, orang keluar. Orang-orang saf depan tu tak usah duduk rapat. Bagi peluang orang belakang datang. Orang depan saya keluar. Batal dia pergi tandah. Sunat dia tutup hidung. Seolah-olah kononnya dia keluar tu pasal hidung dia berdarah. Seolah-olahnya padahal kentut. Jangan tutup punggung, tutup hidung. Macam tu. Ataupun dia nak termuntah ke apakah, tutup. Orang ingat dia nak pergi basuh hidung lah, hidung darah. Hidung darah tak batal solat, tapi tak selesa lah kan. Hidung keluar darah pecah menjarum. Pecah menjarum tu tidak batal solat. Dalam mazhab kita lah, kalau dalam mazhab Hanafi, keluar darah hidung ni batal solat, dia panggil ru'af. Pecah ni, luka pecah menjarum orang panggil kan. Batal wuduk dan batal solat mazhab Hanafi lah. Mazhab kita tak batal, tapi tak selesa. Sebab tu bila dia solat dia batal kerana terbuang angin ke apa ke, sunat dia picit hidung lah.
Nak cover malu sikit lah. Padahal dia keluar angin, dia kentut kan. Macam tu. Ada gaya dia. Bila ada orang keluar depan saya duduk tengah sembahyang, orang keluar, saya boleh, bukan boleh, saya sunat isi kekosongan tu dengan cara saya langkah ke depan. Satu, dua, 4 kali langkah tapi dikira 2. Apa pasal? Sebab langkah kita 2 kaki bersamaan. Ni langkah, ni langkah. Langkah. Macam tu, masuk terus depan. Tapi kalau kita langkah tak sama, 1, tu langkah lagi 2, kena berhenti sat. Baru pergi pula. 1 balik. Bila lama dia jadi 1 balik. Dia tak jadi berturut-turut kan. Okey, ada soalan, baca soalan dulu. Kalau langkah kiri ke kanan kira 2 juga ke? Kiri ke kanan, okey. Mana kiri ni tangan saya ni, tangan kiri ya. Dia terkalih, gambar macam terkalih. Okey, dia langkah kiri dulu. Dia langkah kiri dulu, baru kanan. Tak apa, yang penting kedudukan kaki dia bersamaan. Dia langkah kiri, kanan. 1, kiri, kanan. 2. Maknanya boleh bergerak terus. 1, 2. Tak payah duk bergerak, berhenti. Dah. Ni baru 1. Boleh terus. Faham no? Cara nak belakang pun sama lah, belakang. Cara kira dia, kita undur belakang, kaki kita sama. 1, undur lagi. 2, tak ada masalah. Banyak orang dia bila undur, dia berhenti. Dia ingat 2 dah, baru 1. Nak takut apa? Langkah lagi. Faham? Bila mengaji kita faham.